sekarang ini saya menjemput YB Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Ramli. Terima kasih Tok Yang Ketua. Saya juga ingin turut sama mengucapkan tahniah dan syabas atas pelantikan sebagai timbalan Speaker Dewan Negara, dan mudah-mudahan pengalaman yang ada pada Datuk akan dapat membimbing bersama dengan Speaker. Dewan kita ini menjadi satu dewan yang lebih dihormati dan mempunyai peranan yang besar, dan kita tadi dimaklumkan beberapa reform yang akan dicadangkan oleh Tan Sri Speaker, yang mana adalah lanjutan daripada usaha-usaha yang Tan Sri telah kemukakan semasa di Dewan Rakyat sebagai timbalan Speaker dahulu. Jadi kita harap Dewan kita ini akan menjadi suatu medan perbahasan yang cantik. Dan kalau kita masih ingat yang dipetua Dewan sebelum ini, Tan Sri Dr. Rais Yatim mengingatkan kita bahawa Dewan inilah tempat berbahas, bukan tempat membaca. Ya, jadi dia sangat partikular ya ke arah itu. Jadi kita harap ia akan menjadi medan yang bernas untuk kita mengemukakan pandangan. Habis 2 minit alu-aluan ya. Itu betul. Saya ingin berbahas sama dalam urusan untuk meminda akta insolvensi ini, dan ianya kemungkinan bermula hasrat untuk meminda ini kerana kes-kes insolvensi meningkat dan menimbulkan masalah pada mereka yang diisytiharkan bankrupt. Memang bermasalah, dan tadi disebut oleh Senator Hasbi, ada orang-orang yang bankrupt ini berulang-ulang ya. Dia seronok lah jadi bankrupt ya. Bila lepas saja mula berhutang lagi tak bayar. Jadi apakah tindakan seperti yang diminta tadi, apakah tindakan kita dalam mendidik mereka ini supaya tidak menimbulkan kesusahan bagi mereka sendiri dan juga bagi keluarga. Begitu juga dalam urusan mendidik rakyat ni, Tok Speaker, apa peranan agensi yang di bawah Bank Negara untuk mendidik masyarakat, betul-betul mendidik. Bukan sekadar memberikan nombor-nombor telefon untuk dihubungi jika ada masalah, tetapi secara proaktifly keluar untuk mendidik supaya anak-anak muda kita khususnya, yang saya nak juga statistiknya kalau boleh, bagaimana kedudukan bankruptcy di kalangan anak-anak muda kita berbanding dengan rakan-rakan negara ASEAN kita. Adakah jauh lebih teruk ataupun kita ini agak terbaik? Saya mohon pandangan. Tetapi bagi kita, mana-mana kes di mana anak-anak mudanya mudah terisytihar bankrupt, itu adalah satu masalah besar. Artinya mereka tidak mempunyai satu kesedaran yang tinggi. Apa peranan bank negara untuk secara aktif ya keluar kepada masyarakat, mendidik di sekolah ke, di institut pengajian tinggi ke, atau apa peranan mereka. Selain daripada itu, saya juga amat bersetuju apabila kerajaan meminda akta ini untuk membolehkan menteri yang berkenaan menentukan had-had aset ya, dan tidak perlu dibawa kepada Dewan untuk dipinda akta ibunya. Ini mungkin dari segi pengurusan ia lebih baik, tetapi hasrat asal undang-undang ini, akta ini, ialah untuk memastikan keputusan menteri itu dibawa ke Dewan untuk diperbincangkan oleh wakil rakyat. Ini pandangan daripada rakyat, tetapi kalau ianya sudah tidak melalui Dewan, ya, menteri boleh sahaja untuk melaksanakan pindaan ini. Apa mekanismenya yang perlu diwujudkan supaya apa yang dibuat, langkah yang diambil oleh menteri itu adalah juga selari dan selaras dengan harapan rakyat. Di mana ruang untuk mereka merujuk kepada wakil-wakil rakyat, termasuk daripada Dewan Negara, ya, untuk memudahkan urusan ini. Memang memberikan kuasa kepada menteri itu suatu yang default lah, memang kita anggap baik, tapi cuma mekanisme bagaimana kita nak menghalang, ya, daripada ianya dibuat secara arbitrary, ya, tidak dirujuk kepada rakyat. Kita juga bersetuju supaya
paras hutang yang tak berbayar ini ditingkatkan mengikut keadaan semasa. Kalau dulu 30,000, kemudian dilonggarkan kepada 50,000 dan kini tadi disebut RM100,000. Bagi saya ianya sesuai, bukan hanya kerana apa, kerana kadar inflasi pun sentiasa meningkat. Jadi secara tabiinya perkara ini diambil kira dengan menaikkan jumlah had apabila mereka nak diisytiharkan sebagai bankrupt. Tetapi adakah itu juga membuat anak-anak muda khususnya berasa lega bahawa mereka boleh mengemukakan ataupun membuat pinjaman-pinjaman yang bagi setengah pada mereka yang beli dulu bayar kemudian ini, ya, ini adalah suatu perkara yang mesti diambil kira, ya, supaya mereka tidak terjebak, ya, dengan batas cut off yang lebih tinggi ini, makin ramai pula mereka yang akan terjebak. Dan yang akhirnya, Datuk Yang Dipertua, kita saya menganggap pindaan kepada rang undang-undang ini amat memberikan kelonggaran, ya, kerana ramai di antara mereka yang dideklar bankrupt ni bukannya sengaja, ya, tiba-tiba ketika wabak, ketika pandemik dahulu orang hilang pekerjaan, mereka tak dapat menyempurnakan urusan bayar hutang. Jadi apabila kerajaan mengambil sikap untuk melonggarkan sedikit tekanan, ya, ini adalah sesuatu yang baik bagi rakyat. Cumanya saya harap ianya dinilai dari semasa ke semasa, ya, tidak boleh relax begitu saja. Apabila suasana telah menjadi lebih baik, ekonomi telah menjadi lebih baik, kita harus mengambil pendekatan yang lebih ketat, ya, supaya urusan pinjaman, urusan pembayaran balik berjalan dengan baik dan tidak ramai di antara anak-anak muda kita khususnya, ya, terjebak dengan masalah pinjaman yang tak berbayar ini. Sekian 7 minit dari saya. Terima kasih UIB, betul-betul tepat 7 minit. Dan terima kasih di atas saranan-saranan yang telah dibuat supaya kerajaan mendidik peminjam supaya meminjam dengan bertanggungjawab dan mengelakkan daripada terjerumus dalam kebankrupt.